Okay guys, Assalamualaikum. Alright, so kita dah habis bincangkan berkenaan dengan jantung. Alright, so the next system yang kita nak tengok adalah lymphatic system. So lymphatic system ni adalah closed system. Alright, and kalau kita tengok dalam cardiovascular system, kita ada jantung, kita ada blood vessel, but in the lymphatic system kita akan melibatkan lymph, okay, the lymph capillaries, lymph vessel, lymph nodes dan beberapa lymphoid organ seperti tonsil, thymus, spleen dan juga bone marrow. Right. Okey, ini gambaran lymphatic system lah. Okey, kalau kita tengok, okey, spleen ada dekat sini, okey, thymus ada dekat sini, tonsil ada dekat bahagian bawah pangkal leher tu, right? Okey. Okay, so gambar ni menunjukkan lymph capillary in the tissue space. Okay, kalau kita ada blood capillary, kita ada blood vessel, so lymphatic system juga ada capillary. Okay, biasanya lymphatic capillary ni yang warna hijau ni, dia akan berada berhampiran dengan blood capillary. So yang merah-merah ni dan yang biru-biru ni di antara capillary yang warna hijau tu, itu adalah blood capillary. Okay, so maksudnya okay, lymphatic capillary ni dia berada berhampiran dengan blood capillary. Okay, so kita tengoklah tentang lymphatic system. Okay, so the largest organ of the lymphatic system adalah spleen. Right, kita ada a list of organ tadi kan, tapi yang paling besar adalah spleen. Dan lymphatic capillary ni pula adalah capillary yang paling kecil dalam lymphatic system. Okay, dan biasanya lymph capillary ni join to form a lymph vessel. Okay, of course lah capillary akan bergabung untuk menjadi salur yang lebih besar yang kita panggil sebagai vessel. Right. Okay, so along a lymphatic vessel, okay, maknanya sepanjang lymphatic vessel tu biasanya kita akan jumpa lymph nodes. Maknanya daripada lymphatic capillary tu, okay, dia akan bergabung menjadi lymphatic vessel, dan sepanjang lymphatic vessel tu kita akan jumpa lymph nodes. Right. Okay, so what is a lymph? Okay, lymph ni dia cecair yang colourless tau. Kalau dalam cardiovascular system kita ada blood kan, kita ada darah, tapi dalam lymphatic system, okay, cecair dia adalah lymph, a colourless fluid. Okay, actually the lymph ni is derived from interstitial fluid flow through the system of lymphatic vessel. Right, so dia berbeza dengan darah kerana okay, dia mempunyai very low protein dan dia tak ada red blood cell. Sebab tu cecair lymph ni dia colourless. Kalau darah kita dia warna merah tu disebabkan dalam darah kita tu ada red blood cell, ada sel darah merah. Okay, so kita tengok okay, macam mana flow lymph ni, means okay, pergerakan lymph ni daripada kita punya blood capillary. Okay, actually okay, kandungan blood capillary kita ni dia akan keluar daripada blood capillary. Okay, maknanya 10% kandungan blood plasma tu dia akan keluar daripada blood capillary dan dia akan berkumpul dekat tisu. Okay, so sekarang ni okay, 10% kandungan blood plasma tu yang keluar daripada blood capillary dan berkumpul dekat bahagian tisu, kita akan panggil dia sebagai interstitial fluid. Okay, nampak? Okay, lymph ni actually dia berasal daripada blood capillary. Tetapi bila dia keluar daripada blood capillary dan dia berkumpul dalam tisu, okay, dia akan bertukar. Okay, nama dia kita panggil dia sebagai interstitial fluid. Okay, seterusnya interstitial fluid ni kan, okay, okay, dia akan masuk ke dalam lymph capillary. So bila dia masuk dalam lymph capillary, barulah kita akan panggil dia sebagai lymph. Right, nampak? Asal daripada blood capillary, tapi hanya 10% daripada kandungan darah tu akan keluar, berkumpul dekat tisu, membentuk interstitial fluid, dan interstitial fluid tu akan masuk lymph capillary dan membentuk lymph. So lymph ni yang dia akan flow lah
Okay, merentasi lymph vessel. Kan kita tahu tadi di sepanjang lymph vessel kita akan jumpa lymph nodes kan. So dia akan merentasi lymph nodes, right. So another thing yang korang kena tahu apa yang ada di dalam lymph nodes ni. Okay, biasanya dalam lymph node ni dia ada macrophage tau. Macrophage ni adalah eating cell. So macrophage ni dia boleh makan apa-apa kandungan yang tidak sepatutnya ada di dalam lymph kita. Okay, contoh paling mudah macam bakteria. Itu function macrophage yang ada di dalam lymph nodes kita tu. Alright. Okay, that's why kalau kita tengok function lymph node tu, dia filter dan destroy harmful substance. Alright. Okay, sebab itu kalau awak mengalami infection, okay, contohlah awak demam, kalau awak rasa dekat lymph nodes awak tu dekat bawah ketiak ke, dekat pangkal peha awak ke, okay, lymph nodes kita tu akan enlarge, dia membesar. Alright, maknanya dekat situ menunjukkan ada sedikit infection, okay, yang berlaku di dalam darah kita tu. Alright, okay. So kemudian lymph tu, okay, daripada lymph node dia akan masuk semula ke dalam lymph vessel. Alright, dan lymph tu akan terus flow melalui lymph trunk, okay, pergi ke right lymphatic duct, and then ada juga yang pergi ke thoracic duct, okay, dan akhirnya, okay, lymph tu akan bergerak ke subclavian vein. Alright, so daripada subclavian vein ni, okay, dia akan menjadi blood plasma semula. Maksudnya dia masuk semula dalam blood capillary kita dan akan dibawa ke jantung kita. Okay, untuk dipump semulalah ke seluruh badan kita. Alright. So itu flow lymph yang terbentuk dalam lymphatic system kita. Alright. So the next thing yang kita kena tahu dalam lymphatic system ni adalah beberapa function lymphatic system. Okay. Function yang pertama adalah untuk return excess tissue fluid and blood protein to the bloodstream. Kan tadi pada peringkat awal 10% of blood plasma kan dia masuk ke dalam tisu dan menjadi interstitial fluid dan masuk ke dalam lymph capillary menjadi lymph, right. So lymphatic system ni dia akan mengembalikan semula, okay, lymph tadi tu means yang berasal daripada blood capillary kita tu ke dalam kita punya blood capillary. Alright. So excess tissue fluid and lost blood protein may enter the lymph vessel. Okay, then the lymph move toward the heart region, nampak, where it enter the right lymphatic duct or thoracic duct and eventually entering the subclavian vein. Tu menunjukkan bahawa, okay, at the end kita akan kembalikan semula 10% kandungan blood plasma tu ke dalam kita punya blood capillary, means ke dalam sistem darah kita. Right. Okay. Itu function lymphatic system yang pertama. Function lymphatic system yang kedua adalah untuk defend. Okay, kalau you all notice tadi kan saya ada beritahu dalam lymph nodes ada macrophage, ada lymphocyte, right. So di sini macrophage dengan lymphocyte ni, okay, dia akan filter, okay, dia akan attack, dia akan destroy apa-apa pathogen ataupun harmful substance yang ada di dalam lymph kita tu. So harapannya lymph yang keluar daripada lymph nodes tu adalah lebih pure, means tidak mengandungi harmful substance. So maknanya lymph yang keluar daripada lymph nodes tu at the end dia akan masuk kapilari darah kan. So yang masuk ke dalam kapilari darah kita tu adalah bebas daripada what we call pathogen ataupun harmful substance. Alright. Okay, itu kepentingan lymphatic system yang pertama lah, yang kedua lah, okay, dalam memberi protection ataupun defend, okay, the body against the infection. Okay, kita tengok function lymphatic system yang ketiga. Okay, yang actually function ketiga ni adalah yang agak penting, okay, iaitu transport fats from the digestive tract, okay, to the circulatory system. Okay, sekarang ni, okay, semua fat yang kita ambil dalam makanan, okay, actually akan di absorb, okay, dekat kita punya intestine, okay, dekat kita punya digestive tract. Okay, maknanya dia bukan diserap di dalam perut kita, tetapi fat itu akan diserap, okay, akan diabsorb dekat digestive tract kita. So sekarang kita nak tengok macam mana fat tu,
Okay, kita akan bawa masuk ke dalam kapilari darah kita, means ke dalam darah kita. Alright. Okay, so you all kena imagine permukaan kita punya digestive tract ni, means intestine, usus kita tu, dia ada structure yang kita panggil sebagai villi. Okay, right? So villi ni yang kalau kita tengok dekat bahagian tengah-tengah dia ni, dia mempunyai satu lymphatic capillary yang kita panggil sebagai lacteals. Maknanya dalam villi kita tu, okay, villi kita ni banyak ni kan, nampak tak yang macam jari-jari yang tu villi yang terdapat pada permukaan kita punya digestive tract, means intestine kita tu. So kalau kita buat cross section villi tu, kita akan dapati dekat tengah villi tu akan ada lymphatic capillary. Yang kita panggil sebagai lacteals. Alright. And then okay, apa yang berlaku? Okay. All the fat, okay, for example lipid yang sampai dekat kita punya digestive tract, mean dekat intestine kita, dia akan hydrolyze, mean dia akan pecah. Jadi apa? Dia akan pecah jadi fatty acid, dia akan jadi monoglyceride. Right. Okay, tujuan lipid tu perlu dihydrolyze kan, untuk jadikan dia menjadi molekul yang lebih kecil. So bila dia lebih ringkas, barulah dia boleh diabsorb masuk ke dalam intestinal epithelial cell. Maksudnya masuk ke dalam sel-sel yang membina kita punya villi tadi, villus tadi. Alright. Okay. So bila dia dah masuk ke dalam sel kita punya villi tadi, means intestinal epithelial cell, dia akan cantum semula tau. Tadi dia pecah masa dekat luar. So bila dia dah masuk ke dalam sel tu, dia akan gabung balik, dia akan menjadi triglyceride. Right. Okay. So, apa yang berlaku seterusnya? Okay. Seterusnya, okay, di dalam sel kita, di dalam intestinal epithelial cell ni, yang triglyceride tadi dia akan coated, mean dia akan bergabung dengan fosfolipid, dia akan bergabung dengan kolesterol, dia akan bergabung dengan protein menjadi satu gumpalan, okay, a small globule yang kita panggil sebagai chylomicron. Kalau orang tanya chylomicron tu apa? Gabungan triglyceride dengan fosfolipid dengan kolesterol dengan protein. Awak jawab macam tu, that is a chylomicron. So sekarang ni kita dah membentuk chylomicron, dan you all kena remember chylomicron ni masih berada di dalam intestinal epithelial cell. Belum lagi sampai ataupun belum lagi masuk ke dalam kita punya lacteal. Right. Okay. So at the end, what happened to the chylomicron? Okay. Chylomicron ni dia akan keluar daripada epithelial cell tadi, dan dia akan masuk lacteal. Okay, gambaran dia macam gini. Ini kita punya lacteal. Dekat tepi-tepi lacteal ni ada sel tadi kan? Right. So chylomicron yang terbentuk dalam sel ni, dia akan keluar dan masuk ke dalam lacteal. Okay. So sekarang ni chylomicron yang dah masuk ke dalam lacteal. Okay. So dia akan bergerak ke larger vessel, okay, in the lymphatic system. Right. Dan di mana, okay, chylomicron yang bergabung dengan lymph, okay, kita akan panggil dia sebagai Chy ni. Maknanya bila chylomicron tu masuk ke dalam larger vessel of the lymphatic system, okay, dia akan bergabung dengan lymph, means lymph yang mengandungi chylomicron kita panggil Chy. So sekarang ni Chy ni kita akan bawalah, kita akan pass into lymphatic vessel, okay, lepas tu dia akan masuk lymphatic system, okay, and then akhirnya, okay, dia akan dikembalikan masuk ke dalam kita punya sistem peredaran darah kita, okay, dan kita akan transport dia ke dalam jantung seperti yang sepatutnya lah. Alright. Okay, so itu bagaimana, okay, lymphatic system kita ni bantu dalam transporting lipid ke dalam sistem peredaran darah kita. Right. Okay. So itu semua tentang lymphatic system yang kita kena tahulah. At least awak kena tahu dia punya
structure, and then yang penting, okay, you all kena tahu flow dia daripada mana ke mana, macam mana dia kembali semula ke jantung kita. Dan yang ketiga adalah 3 fungsi utama, okay, lymphatic system kita tadi tu. Alright, so I think that's all. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.